Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Inilah kalimah mulia yang Allah beri pada manusia. Kerana manusia sedia menerima kalimah ni dan berkait dengan kalimah ni ada tanggungjawab. Manusia sedia terima. Lain daripada manusia gunung, ganang tak sedia terima kalimah ni kerana bersama kalimah ni ada tanggungjawab. Kalau terima je tak ada tanggungjawab, gunung pun sedia je. Kan? Kenapa gunung tak sedia? Dia lebih besar, tapi dia tak ada kemampuan nak menunaikan, kan nak menerima tanggungjawab kerja yang berkait dengan menerima kalimah ni. Tapi nilai kalimah ni syurga. Jadi mereka yang menerima kalimah ni dan menerima tanggungjawab dia yang berkait dengan kalimah ni, apabila dapat menunaikan tanggungjawab tu, maka dia dapat syurga. Itu yang manusia nak. Jadi manusia ni sangat mencintai dunia, sangat suka benda yang lazat lah. Dia benda yang sakit, ada benda yang susah, tak mahu. Tapi dia suka benda yang lazat, benda yang seronok. Yazid bilang, saya tak nak jadi apa-apa, tak mau jadi kaya, tak mau jadi orang berilmu, tak mau jadi orang ternama. Yazid, saya nak jadi orang seronok aja. Dia nak pergi kepada very basic ni. Basic kenapa orang tu nak jadi berilmu pula, nak jadi berkuasa pula, nak jadi kaya pula. The end result, the end of all benda ni ialah seronok. So Yazid, dia kata dia bijak. Dia pergi kepada yang the real punya maksud. Daripada jadi kaya, jadi ternama, jadi berilmu tu, dapat kerja besar tu, ialah untuk seronok. So Yazid kata, maksud hidup aku dulu, cuba tuan tanya dia kalau jumpa dia, betul ke? Maksud hidup Yazid tu seronok. Jadi dia tak nak dia berhenti lah daripada belajar. Yang dia belajar tanpa kena bayar banyak. Di UiTM semuanya percuma, makan, yuran. Dia berhenti. Dia masuk pula UiTM, buat engineering, pun berhenti juga. Lepas tu dia buat kerja Nabi ni, tak lulus, tak boleh jadi yang beriman besar, sebab dia nak seronok. Seronok ni dia punya pinnacle. Pinnacle means utmost seronok kat dunia ni bersetubuh. Makan seronok lah, tapi tak sama macam bersetubuh. Subuh tu walaupun sesaat, 2-3 saat kan, ejaculation, tapi dia seronok. Tengok haiwan jalan-jalan, tengok bangunan, itu pun seronok. Makan, minum, berbual, jumpa kawan, jumpa keluarga, itu seronok. Tapi tak sama dengan amalan bersetubuh. Sebab itu Rashidi cakap sedar. Bukan Rashidi je,
Semua orang, hanya orang tak macam Rashidi lah yang menzahirkan. Rashid ya, sama apa ni. Jadi bila sedap tu, perempuan lah. Saya makan dah ada, rumah dah ada, kereta dah ada, tapi saya satu je yang saya sekarang yang tak boleh saya tinggalkan, perempuan. Jadi ya, bos Rashidi Cina dia kata saya tak boleh tinggal bersetubuh dengan banyak perempuan. So bini dia pun faham, dia mesti bersetubuh dengan banyak perempuan. Makin banyak makin lazat lah. Sebab setiap kali perempuan tu, setiap kali perempuan bau, setiap kali lah bermulanya episod baru, kesedapan. Sebab itu orang satu isteri dia suka 4 maksimum yang dibenarkan. Kalau dah puas, macam Asyari yang tua pula cerai, dia nak 5, dia nak kahwin lagi. Jadi dia kena 4 kan, takkan nampak tak holy pula. Jadi dia cerai bila tu, kahwin satu lagi. Itu semua untuk sedap lah. Jadi orang yang dipanggil orang agama hidup nak sedap, itu salah. Banyak guru-guru tarikat kan, dia orang banyak bini, kahwin dengan orang perempuan yang ikut tarikat dia tu. Konon nak dapat berkat tuan guru, kahwin. Tuan guru tu lazat lah. Jadi ada yang cerita murid dia tengok tuan guru makan sikit je depan dia. Dia orang pun tengok macam mana tuan guru ni dapat manage 4 bini kan, makan sikit je. Pergi tengok belakang, macam-macam ada. Dia orang panggil dia orang tuan guru lah, sebab dia belajar zikir. Jadi banyak yang menyeleweng lah kerana kelazatan ni. Dia orang mula nak dapat banyak pengikut, mesti dalam ajaran dia orang ada amalan lazat. Macam Syiah tu kan, amalan lazat dia apa? Ada kahwin kontrak. Yazid suka tu kalau nak masuk. Apa tak, kita boleh kahwin seminggu, kahwin sebulan, bini orang tu siapa tu, itu agama betul lah kata orang. Orang yang ikut Syiah, orang Melayu tu, yang tu semua orang suka lazat tu. Orang yang buat amalan zikir gelap kan, perempuan dan lelaki. Lepas tu nak nambah lazatnya, bab tu bila gelap tu dah sampai tak sedari, yang dekat tu bersetubuh, anak nanti keluar soleh. Itulah dia orang amalan pesongkan diri, maksud hidup lazat. Orang yang lazat di dunia ni, nak lazat ni, dia tak boleh masuk syurga. Dia tak tunaikan hak kerja kalimah, kerja yang menunaikan tanggungjawab hak kalimah. Dia nak lazat aja. Mana nak buat kerja tu? Kerja tu tak lazat. Tanggungjawab yang berkait dengan kalimah ni tak lazat. Sebab itu Pendi bila dia dapat bini, dia tinggalkan Kuala Lumpur untuk berlazat dengan bini dia. Keluar satu anak je. Daripada berpuluh tahun dia bersama bini dia di Kulim. Itulah kerja dia, apa lagi kerja lain. Makan, minum tu lazat lah. Tidak most lazat yang dibuat oleh Pendi ialah bersetubuh, dapat satu anak. Bila dah kenal kita, datang sini nak tengok bapak dia sakit, bukan nak buat kerja Nabi ni. Niat dia nak bersama dengan bapak dia, dia tak menjadi. Niat salah. Bawa anak dia seekor dengan bini dia. Itulah yang dia cinta. Saya tanya dia berapa kali kau bersetubuh sekarang? Sekali je, seminggu. Betul? Itulah malam bahagia, malam lazat. Jadi manusia ni dia mahu lazat. Jadi Allah faham tu. Sebab itu di syurga Allah buat
bidadari. Dan Allah beritahu tentang bidadari ini di Quran. Dan Allah bagi tahu bidadari syurga ni adalah ciptaan Allah yang istimewa. Maksudnya istimewa tu, istimewa lah. Dia punya vagina bidadari tu tak pernah besar, asyik ketat je. Dan walaupun dah disetubur 1000 kali, tetap mana ada perempuan dunia macam ni. Jadi sekarang perempuan-perempuan yang mau memikat suami dia berusahalah untuk buat benda tu ketat. Fatimah, kacip Fatimah. Yang lelaki pula nak buat dia besar, panjang, supaya dia ketat. Kalau kecil, lubang dah besar, tak bagus. Ni lubang dah besar, nak ketat, mesti kemaluan dia tu ketat, besar lah. So lelaki sibuk dengan mengketat, menguatkan, membesarkan. Itulah amalan-amalan untuk lazatnya. Wanita untuk ketat, lelaki untuk besar dan panjang. Bila dah besar sangat, dah jadi lain macam pula. Menjerit-jerit lah perempuan. Kesedapan, bukan menjerit apa. Jadi mereka punya dalam air ni, benda tu ada semua, berlaku semua. Dalam gelap. Dalam gelap maksud saya, tak adalah terbuka ramai, tapi inilah kegiatan yang dilakukan oleh semua orang. Makin tua, makin lazat tu kurang lah. Dah tak berdaya lagi. Jadi Yazid ingat bila dia dah tak berdaya, dia kata dia tak cinta bini lagi. Saya cakap, kau cinta bini dari Allah? Tak. Sebab dia dah tak buat seks lagi. Sebab sebegitu banyak macam dulu. Dia ingat buat seks tu sama dengan cinta. Dia dua benda berbeza. Cinta bini dengan banyak buat seks dengan bini bukan sama. Kadang ada orang banyak buat seks, dia tak cinta bini dia. Ada orang cinta bini dia tak buat banyak seks. Jadi Yazid salah faham. Dia ingat dia tak cinta bini. Tapi saya, kerana ada alat untuk tanya Allah, dia tak boleh tipu saya. Jadi manusia ni dia suka lazat. Asbab daripada suka lazatnya, dia engkar perintah Allah Ta'ala. Yang membuat dia engkar perintah Allah sebab dia nak lazat. Yazid dulu masih lazat jadi maksud hidup dia. Sekarang dah kurang sikit tapi masih ada. Dia tak mau taat perintah Allah. Mana ada dia taat dulu? Mana dia sembahyang? Mana dia puasa? Dia kata dia puasa awal bulan. Sekarang dia senyum. Last bulan berpuasa. Lepas tu ayah-ayah berya-ya. Sebab lazat. Raya tu lazat sebab banyak makan, jumpa orang, pakai baju baru. Itu semua lazat tu. Kita tak buat semua tu kalau kita tak suka lazat. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita hidup dalam dunia ni bukan untuk lazat. Itu yang silap. Kita hidup dalam dunia ni supaya dapat kasih sayang Allah. Kita kena hidup dalam dunia ni untuk dapat cinta Allah, kan? Itu bukan lazat. Itu bahagia, sejahtera. Satu orang yang dapat mencintai Allah dan Allah mencintai dia, dia bukan orang dapat lazat, dia orang dapat bahagia. Yang ini manusia ingat lazat bersama dengan bahagia. Lazat tak sama dengan bahagia. Dapat banyak lazat, banyak bini, duka cita. Tapi Allah mahu kita dalam dunia ni hidup tenang, sejahtera, bahagia. Itu hanya dapat bila kita dapat jadi kekasih yang boleh bagi bahagia. Allah juga bagi lazat tu, tapi Allah juga bagi bahagia.
Kalau Allah tak mau kita lazat, tak dijadikannya perempuan Hawa. Ya. Adam AS di syurga sunyi, seorang. Jadi Allah tahu tu. Bukan Hawa dijadikan sama dengan Adam. Maknanya Allah mau lelaki sebenarnya. Dijadikan perempuan untuk lazat lelaki tu. Jadi Allah tak sedialah nak buat dia ni macam sedih seorang kan. Jadi untuk menggembirakan lelaki yang diciptakannya tu, maka dia cipta dari tulang rusuk Adam, Hawa. Jadi Hawa tu adalah untuk Adam. The main creation ni ialah lelaki. Wanita dijadikan untuk komplement lelaki, untuk membahagiakan dia, supaya dia tidak sedih. Sebab itu lelaki diberi kerja, tanggungjawab. Dijadikan nabi-nabi, rasul-rasul, mana ada perempuan. Because perempuan yang dicipta itu complement, bukan the main creation. The main creation is lelaki. Jadi orang perempuan kan nak macam hak lelaki. Itu yang salah. Kalau perempuan ni main creation, kenapa tak ada nabi di kalangan wanita? Allah tak jadikan seorang nabi pun wanita. Kenapa wanita ni unreliable lah? Dia ada kelemahan. Kelemahan dia suka sangat lazat, suka sangat harta, suka sangat dunia, suka sangat sedap. Dia yang bersetubuh tu lelaki sedap, perempuan tak berapa sangat. Jadi dia sedia kahwin dengan lelaki tua, walau tak mampu bagi keperluan seks dia, tapi dia kaya, okey. Jadi perempuan lebih pentingkan harta, duit. Jadi kalau kita bagi duit semua dengan perempuan, dengan isteri, maknanya kita sukalah dia cinta duit. Dah lah dia memang naluri dia suka, kita bagi pula. Kita sebenarnya merosakkan dia. Kalau kita tak mau rosakkan isteri, jangan bagi duit kat dia. Ini perempuan yang bijak, konon bijak. Suami tak bagi duit, okey aku kerja sekarang, supaya aku dapat tunaikan kehendak aku, cinta pada lawa. Ya? Perempuan suka dengan nampak cantik, baju cantik, muka cantik, mata cantik. So, paling laris peniaga ubah suai badan ni, plastik surgeon ni, dia punya klien, dia punya patient perempuan paling banyak adalah di Brazil, Venezuela, semua negara. Perempuan menghabiskan duit dia untuk renovation badannya, supaya badan ramping, titik besar. Dan tujuannya semua nak mendapat lelaki kaya yang dia nak, kan? Itulah kerja sebelum dia mati. Jadi Allah SWT bagi tahu pada orang yang beriman, yang mahu Allah, kamu jangan jadi begini. Aku dah sediakan untuk kamu wanita cantik di surga, lebih daripada dunia ni. Itu yang sebab Allah buat bidadari itu. Kamu tak dapat bidadari itu kalau kamu tak menunaikan hak kalimah ni. Sebab lelaki itu nature dia tak boleh menidakkan. Dia suka benda tu lazat. Tapi kerana nak Allah, dia tekan lazat dia. Jadi Allah kata, kalau kamu tekan lazat kamu di dunia ni, aku dah siapkan kamu surga di bidadari tau. Aku punya creation yang istimewa. Kalau kamu bersetubuh dengan dia, setiap kali bersetubuh tu, dia punya lazat tu bertambah. Satu stroke keluar.
lazat. Lagi stroke, lagi lazat. Lagi stroke, lagi lazat. Lazatnya tambah tiap stroke. Jadi bidadari itu ramai, banyak. Makin tinggi syurga tu. Jadi bidadari tu kait orang tu. Bila kau nak berhenti dengan dia ni? Aku dah tunggu kau dekat 40 tahun. Aduh. Jadi ada orang 10 bidadari, ada orang 10,000, ada orang 10 juta. So, jadi Allah buat orang syurga ni bukan saja dia boleh buat, kemampuan boleh buat. Maaf, siapa boleh bersetubuh dengan 1 juta perempuan? Apa kerja kat syurga? Lazat je lah. Sebab apa dia diberi tu? Sebab dia korbankan lazat di dunia. Yazid dia nak dunia, mana dia nak dapat syurga tu? Jadi bodohlah orang yang memilih dunia at the expense of syurga. Jadi apabila satu orang ikut cakap bini, langgar perintah Allah, bidadari kat syurga tu dah heran dia. Kenapa dia ni memilih wanita yang lebih buruk dari aku? Kenapa mereka pentingkan bini dia yang macam Yazid ni? Heran dia. Kamu takkan dapat kami, dia kata. Kalau kamu dalam dunia ni mengutamakan wanita dunia. Ya. Jadi wanita dunia itulah bayangan bidadari syurga. Yang orang hari ni ya, macam Datuk K bilang, bila dia kahwin dengan Siti Nurhaliza umpama kahwin dengan bidadari syurga. Dia cakap Siti Nurhaliza tu dianggap macam umpama bidadari syurga. Masa itulah masa di kalangan orang manusia ni lawa. Lawa. Jadi standard bidadari lah, tapi tak sama tuan. Cantik Siti Nurhaliza tak ke mana dibandingkan dengan cantiknya bidadari. Aduh. Maulana Tariq Jamil dia cerita bidadari. Semua orang dengar bayang dia menggeletar habis. Semua malam mimpi bersetubuh. Pagi semua mandi hadap sah dekat istimewa. Habis air. Begitu sekali dihuraikannya bidadari. Kan? Tak boleh tahan dah. Bidadari itu berpakaian berapa? 70 lapis pakaian. 70 lapis tak boleh nampak badan dia kan. Kalau tapi Allah buat dia terlampau halus dan thin apa, tipis 70 lapis. Nampak bentuk dia. Dan Allah nampakkan cinta bidadari terhadap dia. Kita kalau kita bersetubuh kat bini, kita anggap je lah dia suka kita kan, cinta kita kan. Tak boleh nampak cinta dia. Makin dia cinta kita makin sedap bersetubuh tu tuan. Kalau bersetubuh dengan pelacur, dia nak duit kan? Dia nak duit kan, dia tak nak cinta orang tu. Aduh. Kau pernah? Kau pernah? Kalau bercinta, kau pernah kan? Candy? Sodok kayu. Candy pernah. Dia bila bersetubuh dengan pelacur, dia tak cinta kan? Dia nak duit. Tak berapa sedap. Kesedapan bersetubuh tu bertambah dengan berapa banyak cinta orang yang disetubuh tu terhadap kita. Allah nampakkan cinta bidadari tu di hati dia. Bukan saja merasai, melihat lagi. Sebab itu dia tak boleh tahan lama. Apa kerja kat syurga? Lazat. Bersetubuh, makan tu, makan tu kurang lazat tu, tapi semua makanan kat syurga tu semua lazat. Makan buah, kali gigit lazat, kali kedua lazat lagi lazat. Aduh, pisang aja lazat. Kita ini tengok banyak pisang kan, tak suka sangat makan pisang kan. Ada orang nanti di syurga, dia masuk kat syurga, dia nampak buah pisang, dia start lah makan buah pisang. Makan. Allah bilang, masuklah dalam, banyak lagi benda nak makan. Kau dah lama makan pisang.
Dipandang tepi tengok dah gunung dah. Kulit pisang. Aduh. Dia bayangkan berapa banyak, berapa sedap pisang. Belum lagi temikai, apa-apalah. Macam-macam buahan. Allah SWT beritahu syurga ni, dia selalu bagi tahu buah-buahan. Tak ada dia bagi tahu ada landscape. Tak ada. Semua dia cakap buah-buahan tau. Lepas tu dia bagi cakap madu, arak. Sebab benda tu benda yang menyukakan manusia, arak kan. Tapi arak yang tak memabukkan. Madu, air bersih. Manis. Manis yang sedap. Apa saja manusia nak dapat kat syurga. Apa saja. Nak je dapat. Minta je dapat. Dibagi. Tak ada kesusahan syurga. Syurga adalah kehidupan yang sangat-sangat seronok. Sangat bahagia pula. Kat dunia seronok tapi tak bahagia. Sebab langgar perintah Allah. Orang yang korbankan seronok dia dunia ni kerana taat pada Allah, ikut perintah Allah, tunaikan hak kalimat, dia bahagianya seronok tak ada. Tapi di syurga nanti seronok dan bahagia. Dan Allah bagi tahu orang syurga ni dia yang duduk atas dia punya ni, dia punya apa orang kata kerusi. Kerusi bukan perkataan sesuai. Duduk atas dia punya tahta terus macam raja. Sebab di dunia ni orang semua nak jadi raja. Allah bagi dia raja di syurga dia. Syurga bukan kecil, luas. Untuk bidadari dia dan pelayan dia duduk. Dan dilayan. Ya, dan mereka ramai-ramai berbual tentang apa mereka buat kat dunia tu. Yang dengan rahmat Allah dia dapat masuk syurga. Dan diberi minuman arak yang tak memabukkan. Mereka kata, satu orang kata, aku nak tengok apa jadi pada sahabat aku dulu. Dia dulu tak percaya Allah punya, sahabat aku tu. Jadi Allah bagi satu angle dia tengok, nampak kawan dia yang tak percaya Allah dalam neraka. Aduh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT yang manusia yang suka lazat ni, percayalah ada lazat, lebih lazat daripada semua lazat kat syurga. Untuk apa kamu lazat kat dunia ni? Macam Yazid yang bodoh ni. Kan dulu dia kata maksud hidup dia lazat. Dia tak tahu maksud hidup untuk jadi kekasih Allah. Jauh sekali. Sesat. Dan sesatkan anak-anak dia semua. Sesatkan bini dia semua. Bagi tahu dia lazat maksud hidup kita. Tiap-tiap weekend buat majlis makan-makan keluarga. Tiap-tiap weekend. Rumah ni, rumah tu, rumah ni. Itulah kerja ni dulu. Sibuk adik. Malam bersubuh. Siang, malam. Dulu lah. Sebab dia nak lazat. Itu je lah yang ada kat dunia. Kan? Makan, apa makan. Hari ni makan-makan kat dunia ni sampai satu waktu tak nak makan lah. Macam saya tengok kat Gombak ni, mana saya nak pergi beli. Asyik-asyik itu. Dia tak tahu lah. Ada tak tahu? Dah tua kan, dah banyak lah kali dah makan. Dulu ada juga selera makan kutiau sup tu. Kan selera tu dah habis. Jadi bersetubuh dulu muda, sekarang dah tua dah tak boleh. Jadi di dunia ni semuanya habis. Tak ada orang tua yang tua dia rasa nak duduk kat dunia ni. Dulu dia doa panjang umur murah rezeki, panjang umur murah rezeki. Bila dah sampai tua dia kata tak payah duduk dunia lagi lah. Ada satu orang tua dia cakap saya silap. Dulu saya doa panjang umur murah rezeki, sekarang dah tua, tak mati-mati dulu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dunia bukan tempat kita duduk.
untuk selamanya. Allah SWT sediakan kita syurga untuk duduk selama-lamanya, lazat dan bahagia. Di situ tak ada semayang kan, tak ada dakwah, ada ziarah je. Salam, salam. Ucapan mereka salam, selamat, ya tak? Dan jumpa Allah. Makin kita punya syurga dekat dengan Allah, makin banyak, makin kita bawa. Jadi hanya untuk hidup di dunia ni sebentar, taat perintah Allah, tunaikan hak kalimah ni yang harganya syurga, baru kita boleh dapat syurga. Kalau kita tak dapat kalimah dalam hati kita, mana kita nak dapat syurga? Syurga tu Allah bagi ada harga. Kita tak boleh dapat syurga tu dengan tak bagi harga. Harga syurga tu iman. Allah berkata, aku telah jual harta, aku telah beli harta dan diri orang mukmin, orang beriman dan beramal saleh sebagai ganti bagi mereka. Apa Allah cakap? Syurga. Memanglah kita bukan buat semua ni untuk dapat syurga, untuk sukakan Allah. Tapi Allah tawar kita, trade dengan kita. Kalau kamu jual harta diri kamu pada aku, maksudnya Allah mau kita guna harta diri untuk buat kerja menunaikan hak kalimah tu, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, buat usaha mengajak manusia. Kalau kita sedia trade dengan Allah, dengan bagi harta diri kita, Yazid tak mau. Dia kedekut, tak mau korban harta diri sikit seluruhnya tak nak. Jadi kedekut sangat, mana nak jadi. Allah kata jangan kamu kedekut, kamu korban harta diri kamu pada aku, makna kamu jual, ganti dia untuk mereka syurga. Kamu tak nak ke? Jadi manusia ingat syurga tu tak ada, Allah tipu ke? Itu yang menyebabkan tak beria sangat. Ada ke tidak syurga? Tengok aku habis harta semua, mati jadi tanah. Ini tak boleh. Dengan penuh yakin Allah berjanji benar, janji Allah tu benar. Kita jangan ragu untuk jual harta diri, korbankan harta diri di jalan Allah. Allah kata sebagai ganti bagi mereka syurga. Jadi Yazid jangan tak mau jual. Aku telah beli, kata Allah, harta diri orang mukmin sebagai ganti bagi mereka syurga. Mana syurga, harga syurga tu itulah dia. Bila dia korban harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, baru dia dapat iman, baru dia jadi orang takwa. Iman itulah harga syurga. Kalimah la ilaha illallah itulah harga syurga, kalau kita dapat tunaikan hak kalimah. Hak kalimah itu apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah. Hari-hari kita mau buat kerja tu. Kita tak boleh tidak buat kerja. Dan kita kena buat kerja tu macam Nabi SAW. Pergi kepada orang, bukan orang pergi kat kita. Semua orang kita jumpa. Yang belum mengucap tu kita ajak dia, supaya dia menerima Allah sebagai Tuhan, mengucap. Yang dah mengucap tu, ajak dia buat kerja menunaikan hak kalimah, supaya kalimah tu masuk dalam hati dia. Dan dengan izin Allah, bila mati dia dapat syurga. Okey, guys.